Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bersama dengan saya Da'i Hilman, insya-Allah akan bertemankan anda 1 jam setengah di TV3 dan juga 2 jam di TV9. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, kita akan bicarakan tajuk-tajuk yang akan merungkai kekeliruan kita. Sudah tentu pagi ini majlis ilmu kita mestilah bersedia, bersemangat, ambil pen, ambil kertas, kita duduk depan TV, kita sama-sama catat apakah yang akan kita bicarakan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sahabat penonton semua, seperti biasa pagi yang mulia ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan kita 2 nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita pohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sahabat penonton semua, saya doakan semua diberikan kesihatan, sihat walafiat dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa, dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita, mungkin ahli keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesihatan dan kembali kepada keadaan yang sedia kala. Dan saya minta kepada kita semua, diri saya dan sahabat semua, untuk menjaga SOP kita dalam keadaan PKPP ni lagi. Jadi sebab apa kita masih lagi belum menang, kita berusaha sebab kata Perdana Menteri kita semua adalah barisan hadapan buat masa sekarang ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita berjuang untuk melawan COVID-19 ni, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sahabat penonton semua, hari ini tajuk perbincangan kita adalah berkaitan dengan hadis, iaitu luruskan saf. Jadi yang akan bicarakan tajuk kita pada pagi ini iaitu Al-Fadil Ustaz Firdaus Subi. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Hari ini nampak ceria luar biasa Ustaz. Masya-Allah. Doakan sentiasa ceria. Insya-Allah, insya-Allah. Ustaz dan juga sahabat penonton semua, saya nak ingatkan seperti biasa kita bersiaran langsung di TV3 dan juga TV9. Cuma TV3 kita bersiaran langsung 1 jam 30 minit dan di TV9 kita berterusan sampai 2 jam siaran langsung. Jadi sahabat penonton semua, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa ramai yang dah follow kita punya Facebook. Cuma saya minta sekiranya pagi-pagi ni kalau ada yang buka Facebook dan sebagainya, kita minta untuk sama-sama kongsikan bagi rakan-rakan kita media sosial, mula sedar akan kepentingan ilmu di pagi hari. Dan juga kadang-kadang ada yang tak tahu lagi rancangan Tanyalah Ustaz, jadi mereka tertarik untuk melihat dan juga menambah ilmu, dan sudah tentu ada saham akhirat untuk kita semua, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa selengahkan masa Ustaz, hari ini kita bicarakan mengenai hadis luruskan saf. Sebagai permulaan mukadimahnya pada pagi ini, mungkin kita nak tanya Ustaz sikitlah, sebenarnya hadis apa yang kita bicarakan mengenai luruskan saf ni, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Hilman atas kebersamaan kita pada pagi ini, dan alhamdulillah para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini yang telah pun kita susun dalam kehidupan kita akan terus mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang yang sentiasa berlumba-lumba ke dalam majlisil ilm, ke majlis-majlis ilmu, di antara orang-orang yang akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukadimahnya. Kemudian kita melihat di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan rugi orang-orang yang sentiasa hidupnya dalam keadaan menuntut ilmu. Allah menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat di kalangan orang-orang yang beriman antara kamu itu, dan orang-orang yang diberikan ilmu itu beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan kebaikan dan istighfar keampunan kepada orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Pagi ini para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bicarakan tentang persoalan luruskan saf. Tadi soalannya hadis apa yang kita nak ambil. Masya-Allah, kalau kita nak kaitkan dengan beberapa hadis begitu banyak. Hadis-hadis yang berkaitan tidak kurang daripada 10 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan luruskan saf.
Cumanya saya nak mengambil salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Abi Daud, di mana Rasulullah bersabda, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Aqimus sufuf. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tolong dirikan, aqim artinya luruskan saf. Dirikan saf tu maksudnya luruskan saf, wa hadhu bainal manakib, dan hendaklah berlaku kesamarataan, opposite di antara bahu dengan bahu, al-manakib, mankibain ni artinya bahu, wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah yang ada di kalangan saf-saf antara kamu, walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah dengan tangan-tangan saudara kamu. Bukan suruh jadi lembut, tidak, maksudnya ketika kita nak mengarahkan saudara kita ini merapatkan saf, jangan bercakap dengan bahasa yang tinggi ataupun dengan perkataan-perkataan yang menjauhkan lagi hubungan di antara para jamaah ketika itu, dengan bahasa-bahasa yang terbaik. Wala tadharu furujatin lisyaitan, dan janganlah kamu tinggalkan, biarkan lompang-lompang yang ada itu untuk duduknya syaitan, untuk beradanya syaitan. Kerana ada dalam satu riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa syaitan itu dia akan terbentuk seumpama khazaf. Khazaf ini dia adalah seekor saghiratus syah, ataupun seekor kambing yang kecil yang berwarna hitam, sauda, yang berwarna hitam ini yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan berada pada saf ataupun lompang-lompang yang sekiranya saf tersebut terbuka ataupun ketika itu lapang. Dan Rasulullah menyambung dalam hadis ini, waman wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung, menghubungkan saf, Allah akan menghubunginya. Maksud Allah menghubungi bukan Allah telefon, bukan Allah Subhanahu wa taala nak jumpa dengannya, tidak. Tapi maksud Allah berhubung dengannya itu, Allah akan melimpahkan keberkatan dalam hidupnya, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang serupa limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, fadlullahi alaih, Allah melimpahkan akan limpahan dan kurniaan Allah. Dan di akhir daripada hadis ini Rasulullah menyatakan, waman qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan, artinya tidak menghubungkan saf tersebut, maka sesungguhnya dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, Allah tidak menurunkan rahmat dan kasih sayang kepadanya, tidak memberikan kelebihan tersebut, dan juga fadlullah, kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ustaz, saya kira terbaik untuk kita mulakan mukadimah ni, Ustaz. Soalan yang pertama saya nak tanya Ustaz. Rapatkan saf itu bermakna bahu bersama bahu. Cuma kadang-kadang ada di Malaysia ini, kita mesti ada tak biasa untuk rapatkan. Adakah itu tidak rapatkan saf, Ustaz, tapi line dia lurus? Adakah macam mana, Ustaz? Silakan. Okey, walaupun dalam keadaan line yang lurus, kedudukan lurus itu adalah merupakan satu perkara yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surah As-Saff Allah pernah menceritakan, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam keadaan saf, dalam keadaan mereka itu lurus. Satu. Kemudian yang kedua, dalam bab lurus tersebut juga tidak juga dibenarkan kepada kita untuk membuka ruang-ruang di antara saf tersebut. Kita kadang-kadang satu sejadah seorang, tak boleh kacau. Pijak je sejadah sahabat kita, teman kita di sebelah, ataupun jemaah haji yang lebih berusia daripada kita, pandang dia kepada kita. Kenapa duk pijak? Ni jenis apa ni, tak bawa sejadah sendirilah, nak duduk nak pijak, mentang-mentang aku beri sejadah baru, ataupun mungkin sejadah tu tebal dan sebagainya, nak pijak. Sangkaan kita kepada saudara kita yang berada di sebelah. Baik, hakikatnya kalau sekiranya kita membuka ruang tersebut, itu akan menyebabkan syaitan itu berada bersama dengan kita. Dan pada saat yang serupa, bila syaitan ini bersama-sama dengan kita ketika kita menunaikan ibadah salat, hilangnya khusyuk kita kepada Allah. Pada saat yang serupa akan timbulnya perasaan syak kita ketika menunaikan sembahyang, berapa rakaat, adakah saya dah baca surah Fatihah, apakah doaul iftitah itu adalah merupakan satu perkara yang wajib dan sebagainya. Segala bentuk perkara tersebut itu akan timbul semasa kita menunaikan solat, termasuklah kerja-kerja luaran yang belum lagi diselesaikan
selesaikan ataupun semasa kita menyelesaikan kerja tersebut, solat masuk, waktu telah pun masuk dan waktu itu teringat apa yang kita lakukan. Antara salah satu sebabnya kerana kita tidak menjaga lompang-lompang yang ada pada saf-saf tersebut sehingga dibiarkan syaitan mengganggu pada setiap ibadah solat yang kita laksanakan. Dan kemudian yang kedua juga, kalau kita melihat dalam hadis yang lain, kalau sekiranya kita berada dalam keadaan demikian, lompang itu terbuka, hati kita juga akan berselisih ataupun hati kita ini tidak akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakhtalifu qulubukum. Maka hati-hati kamu itu akan ikhtilaf ataupun akan berlaku pergeseran, timbul perasaan tidak seronok melihat teman kita ni macam-macam suudzon, sangkaan buruk kita kepada teman kita, dan pada saat yang serupa melahirkan permusuhan, bukan kesatuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rapat kan di segi definisinya adalah bahu bertemu bahu ataupun kaki ni kita kena rapatkan. Itu bagaimana Ustaz? Hadis menyatakan jika berdasarkan kepada hadis Nabi SAW itu termasuk di antara bahu dengan bahu dan juga di antara kaki bersama dengan kaki, ya. Di antara akdam ni bukan antara depan tu, jadi belakang tu bahagian tumit tu kita samakan. Biarpun bahagian depan tu seorang panjang ataupun seorang kecil dan sebagainya, tapi yang hendak disamakan itu adalah bahagian tumit di antara para makmumin ataupun di kalangan para makmum ketika mereka melaksanakan ibadah solat tersebut. Okey, perbincangan kita ni adalah perbincangan yang biasa Ustaz, bukannya perbincangan yang mengikut SOP ni. Itu kejap lagi kita bicarakan mengenai SOP dan sebagainya. Okey, saya nak ambil satu persoalan daripada Facebook, daripada Mas Ripah Noor. Assalamualaikum Ustaz dan Dai dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering mendengar para imam mengucapkan luruskan saf sebelum mendirikan solat. Adakah perintah ini daripada Rasulullah SAW bagi kesempurnaan solat yang didirikan? Luruskan saf-saf kamu, kerana meluruskan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan solat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okay, Ustaz. Ni soalannya. Adakah Rasulullah SAW sebut benda ni sebelum mula solat? Rasulullah sebut luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Terima kasih atas soalan daripada Puan Masrifah Noor atas soalan tersebut. Jadi apakah meluruskan saf itu adalah merupakan satu perintah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa dalam riwayat tersebut, memang ada disebutkan dan dinyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum memulakan ibadah salat tersebut, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam itu agar mereka meluruskan saf tersebut. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah, wa fi riwayatin sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Jadi Rasulullah mengatakan sila luruskan, samakan di antara saf kamu itu, dan fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya menyamakan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan ibadah solat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya apakah ia merupakan arahan dan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ya. Dia adalah merupakan satu perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakan ibadah solat itu dalam keadaan berdisiplin dan dalam keadaan tersusun. Mana kata perintah untuk rapatkan saf ini, saya nak tanya Ustaz, adakah dia untuk kaum lelaki saja ataupun dia termasuk dengan orang wanita sekali Ustaz? Baik, bagus soalan tersebut. Apakah hanya khusus kepada kaum lelaki? Sebab kita melihat solat jamaah yang berada di masjid itu dianjurkan kepada para lelaki ataupun kepada golongan-golongan rijal lelaki. Hakikatnya bila kita melaksanakan salatul jamaah, solat secara berjamaah ini, dia tidak terkhusus kepada kaum lelaki sahaja. Tetapi sebaliknya, sesiapa yang melaksanakan solat secara berjamaah, sama ada lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak yang masih kecil, hatta termasuk khunsa, kalau sekiranya ingin menunaikan solat secara berjamaah, maka mereka hendaklah menunaikan solat dalam keadaan lurus dan dalam keadaan rapat sesama mereka. Baik. Okey. Jadi makna kata selepas ini kita dah boleh amalkan kalau kata sembahyang dekat rumah dan sebagainya Ustaz. Jadi saya nak bagi tahu satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik Si. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Imam Nawawi pernah berkata, tidak lurusnya saf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta membuatkan hati kalian berselisih. Soalan saya, bagaimana yang dikatakan rapatnya sesuatu saf dalam berjemaah menjadi tunjang kekuatan dan perpaduan di kalangan ummah? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Soalannya bagus. Bermakna
kata-kata Imam Nawawi. Dia tanya, adakah ini kata-kata Imam Nawawi ini bagaimana sebenarnya? Dan bagaimana benda itu boleh terjadi? Kalau rapat, hati kita pun boleh bersatu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan daripada Puan Sal Rashid Cik Ki. Baik, dan Puan Sal Rashid Cik Ki ini, pertama persoalan tersebut ini agak menarik. Ucapan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya tidak pasti daripada sumber kitab yang mana. Tetapi ada sebelum daripada kita bicarakan ini, saya teringat ada satu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah juga di dalam kitabnya I'anatul Talibin. Jadi disebutkan di antara sunan maghfulah, di antara sunnah-sunnah yang dilupakan oleh umat Islam pada zaman tersebut, disebutkan antaranya mereka ini tidak begitu mengambil berat tentang saf yang lurus ataupun saf yang rapat. Ini di antara masalah yang berlaku. Dan betul lah sebutan daripada Imam Nawawi ini banyak daripada hadis-hadis yang sahih yang kita dapat di dalam hadis tersebut, antaranya hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia menyentuh yamsahu manakibana. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, disentuh setiap daripada bahu-bahu makmum-makmum yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu Rasulullah bersabda, "Istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Luruskan saf kamu dan janganlah kamu takhtalif, artinya berselisih ataupun tidak lurus, berada dalam keadaan tidak sekata, kerana sesungguhnya itu memberikan maksud dan makna hati kamu juga tidak akan sekata. Jadi apakah sebenarnya maksud daripada hati yang tidak sekata, hati yang akan berselisih? Maksudnya dalam Islam ini dia memerlukan kepada kesatuan. Bukankah yang berkata-kata itu adalah imam? Jadi bila kita menunaikan salat, ketua kita bukan ketua bos kita di pejabat. Ketua kita bukan merupakan ketua yang berada di mana sahaja, tapi bila kita menunaikan solat, walaupun imam yang berada di hadapan itu masih lagi muda, tapi pada saat ketika itu kita perlu untuk mendengar imam, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyebutkan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Adapun dijadikan seorang imam itu untuk mengimamkan solat agar dia dapat mengimamkan makmum-makmum yang berada di belakang. Jadi apa sikap yang ada pada makmum? Pada permulaannya sudah tentulah dia mesti mentaati perintah ataupun arahan-arahan yang diberikan oleh seorang imam. Seorang pekerja, kalau kita buat suatu analogi, seorang pekerja yang baru memasuki sesuatu kerja tersebut, tiba-tiba pada saat yang serupa bos telah mengarahkan sesuatu kerja yang hendak dilakukan. Pada saat permulaan dia masuk kerja tersebut, dahlah pekerja yang baru. Pada saat yang serupa dia tidak mengikut arahan-arahan yang dipinta oleh seorang bos tersebut, seorang ketua, pasti ketua akan timbul perasaan tidak suka ataupun tidak seronok dengan sikap kerja tersebut, serta orang lain juga akan merasai demikian. Begitulah andaian kalau kita melaksanakan ibadah solat dalam keadaan tidak meluruskan saf tersebut itu, dia akan menimbulkan rasa yang tidak seronok. Teman kita duk tengok, dia tolong rapatkan tuan, rapatkan sebelah, dia pandang kita, kita pandang dia. Time sembahyang ketika itu mungkin akan timbul perasaan apalah dia ni, macam manalah, macam-macam perasaan yang timbul. Akhirnya hati kita ini menimbulkan pelbagai bentuk perasaan-perasaan yang tidak baik, dan akhirnya bila perasaan sesama umat Islam itu tidak dijaga, maka dia akan menimbulkan permusuhan lebih daripada itu. Tidak bertegur sapa, tidak bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, dan pada saat ketika itu akan menjauhkan lagi hubungan sesama umat Islam. Sedangkan Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Adapun orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara, rapatkanlah hubungan sesama kamu. Wallahu a'lam. Saya kira itu tajuk perbincangan kita untuk blok yang pertama ni Ustaz. Saya kira dapat memberikan kefahaman apakah perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi saudara dan sahabat penonton semua, kita akan berehat seketika. Biasakan diri dengan norma baru dakwah. Biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini.
kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat penonton semua yang baru bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin tak tahu apakah topik perbincangan kita. Kita masih lagi dalam pengajian hadis, iaitu Luruskan Shaf bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sahabat penonton semua, seperti biasa, perbincangan kita pada awal tadi dah ceritakan beberapa hadis yang dibacakan oleh Ustaz. Perbincangan kita, apakah yang diceritakan, apakah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, dan juga apakah yang berlaku keadaan soft, yang rapat dan sebagainya. Jadi sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, pada pagi ini kita ada satu pemanggil yang bertuah. Yang pertama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, Tuan Haji Ismail. Ya, saya. Okey, soalan saya. Apakah kelebihan memenuhi saf yang paling hadapan sekaligus merapat dan meluruskan saf? Adakah kelebihan atau fadilat bagi orang yang saf solat di hadapan? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail atas soalan yang diberikan. Kita pun ada masalah teknikal sikit Ustaz tadi. Yang saya faham persoalannya, apakah kelebihan untuk soft yang paling hadapan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail, teman setia kita dalam rancangan Tanya Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan tadi. Apakah sebenarnya kelebihan pada saf yang pertama? Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi as-saffil awwal, ma fi an-nida' was-saffil awwal, la atau habwan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalaulah sekiranya seseorang itu mengetahui apa yang ada pada seruan azan, pada laungan azan, dan juga pada saf yang pertama, nescaya mereka akan datang pada saf tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan demikian. Kenapa ada keistimewaan pada saf yang pertama? Kenapa? Disebabkan pada saf yang pertama itu adalah merupakan saful malaikah. Saf yang pertama itu adalah merupakan saf para malaikatullah, dan bila kita sebut saf para malaikat ini, berarti malaikatullah tidak akan membiarkan kita berada dalam keadaan sia-sia ketika berada pada saf yang pertama. Sebab itu kalau boleh, bila jemaah ni datang pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala nak menunaikan solat secara berjemaah, pastikan jangan duduk di belakang. Ni kadang-kadang kita duduk di belakang, tak apalah, biarkanlah kepada orang lain. Dan bahkan sampai kadang-kadang satu tahap itu dia kata silakan. Sedangkan kita tak nak pergi ke depan, rugi dengan kelebihan yang ada pada saf. Saf yang pertama ataupun saf yang awal itu. Kenapa? Sebab malaikat bila berada bersama dengan kita, pasti malaikat tidak akan henti-henti untuk mengucapkan kalimah Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah, kau berikanlah keampunan kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah rahmatmu kepadanya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat ni tak sama dengan kita. Kita kalau duduk bersama-sama, bincangnya kita lama. Tapi bincang kita bukan bab soal hari akhirat. Bukan sesuatu yang memberikan pahala. Lamanya kita bincang tentang soal dunia dan lebih daripada itu, sehingga akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak. Bila duduk dekat dengan kita, malaikat akan terus mendoakan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kita. Itu di antara salah satu kelebihan bila mana kita berada pada saf di hadapan. Di sana akan ada kelebihan dan markah daripada Allah selain daripada sesuatu yang kita tidak ketahui, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tadi, kalaulah sekiranya seseorang itu tahu pada seruan azan dan juga saf yang pertama, nescaya mereka ini, dalam hadis yang mengatakan nescaya mereka akan laktara'um, maaf, hadis mengatakan nescaya mereka akan mengundi untuk menentukan hari ini kamu, esok kamu dan sebagainya, kalau dia tahu. Tapi oleh kerana manusia tidak tahu akan kelebihan-kelebihan tersebut itu, maka pada saat yang serupa mereka tidak mengambil berat atas kelebihan-kelebihan tersebut. Masya Allah. Kita ni kadang-kadang orang kata apa, menjaga tata tertib, adab dan sebagainya tu dahulu kan tu. Tapi dalam bab solat ni soft,
kita kena usaha untuk depan sekali. Jadi saya nak baca satu lagi soalan daripada Facebook. Cuma satu soalan, satu perkara tu. Kalau katakan saf betul-betul belakang imam tu, katakan memang kosong ketika itu, janganlah kita kalau tak tahu tentang soal hukum, jangan kita berada di belakang betul-betul daripada imam. Takut-takut imam terbatal ketika itu, kita tak tahu nak buat apa-apa. Itu masalah. Tapi kadang-kadang ialah kita nampak padahal Tok Bilal tengah komat. Dia biarkan kosong, dia pun masuk, tak boleh rasa. Jadi saudara-saudara penonton semua, kita teruskan soalan daripada Facebook daripada Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya Ustaz, bagaimana cara untuk merapatkan saf dan jarak saf? Bagaimana dengan kedudukan jemaah yang solat menggunakan kerusi? Perlukah berada di hujung saf atau boleh berada di tengah-tengah saf? Bagaimana dengan hukum putus saf solat? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ada dua soalan kat sini Ustaz, dan soalannya kedua-duanya bagus untuk kita bicarakan. Yang pertama, bagaimana menjarakkan kedudukan saf, dan juga jemaah yang duduk atas kerusi, nak duduk ujung ke, nak duduk tengah ke, dan juga kalau kata dia duduk kat ujung tapi orang tak ada kat tengah ni, bagaimana? Dan juga yang kedua tu, bagaimana kalau saf yang terputus? Persilakan Ustaz. Baik, yang pertama, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Puan Hana Wanci atas soalan tersebut. Pertama, ini soalan berangkai ni. Baik, soalan yang pertama, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kaedah cara untuk kita merapatkan saf kita? Adakah dengan kita panggil tolong rapatkan saf tersebut ataupun bagaimana? Pertama sekali, di antara kaedahnya itu sebenarnya pertama peranan daripada imam. Imam mengingatkan kepada para jemaah, tolong rapatkan saf. Sesungguhnya merapatkan saf itu adalah merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Maklum sahajalah mic tak berapa kuat, tidak didengari oleh muslimat yang berada di belakang. Oleh kerana soalan ini daripada muslimat tak sembahyang di hadapan bersama dengan imam. Dia berada di belakang, mungkin sound system dan sebagainya tidak didengari. Dan apa peranan daripada jemaah-jemaah yang lain yang telah pun mempelajari hukum hakam berkaitan dengan saf tersebut, berikanlah teguran ataupun berikanlah nasihat yang terbaik. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila rabbik serulah kamu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan agar kita dalam bab untuk berdakwah, dakwahlah dengan cara yang terbaik, yang bijaksana. Waktu itu kalau sekiranya ada seorang yang lebih tua daripada kita, sebutlah panggil pak cik, mak cik ataupun hajah dan sebagainya, boleh tak rapatkan sedikit saf yang ada. Kalau sekiranya dia tidak mahu untuk menerima hal tersebut, jangan kita bergaduh. Dan saya teringat salah satu di antara ulama Al-Azhar, saya terlupa namanya ketika itu, bila ditimbulkan soalan tersebut, kalau sekiranya dia tidak mahu bagaimana? Kalau tidak mahu, dia yang akan menanggung dosa tersebut, yang pertama. Dan kemudian yang kedua, utamakan tentang persoalan zat ibadah solat yang kita nak laksanakan. Sebab antara kedua keadaan tadi, ibadah solat yang kita nak laksanakan, kita nak lahirkan kehusyukan. Kita nak lahirkan timbul perasaan takut kita kepada Allah semasa menunaikan solat, maka itu lebih kita tumpukan berbanding dengan keadaan saf yang renggang tadi. Jadi kalau nak tegur, tadi disebut dalam hadis, walinu bi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kamu dengan tangan-tangan saudara kamu. Maksudnya kita bercakap dengan terbaik, kita lakukan dengan terbaik, mudah-mudahan tidak mengganggu perasaan yang ada pada jemaah kita yang berada di sebelah, jika tidak akan menimbulkan solat yang tidak khusyuk. Yang kedua, perkara yang berkaitan tentang solat duduk di atas kerusi. Ini juga di antara perkara-perkara yang baharu yang berlaku pada zaman kini. Dulu di zaman Nabi SAW tak duduk di kerusi, tapi duduk di atas lantai tersebut dalam keadaan duduk iftirash sebagai contohnya. Namun begitu tidak menjadi masalah, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jambin," atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah bersabda, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Tapi kalau sekiranya kamu tidak berkemampuan, kamu berlaku keunzuran dalam hal tersebut, boleh tunaikan solat dalam keadaan duduk. Rasulullah tak kata qa'idan 'alal kursi, qa'idan 'alal ardi. Rasulullah tidak sebut kata duduk di atas bumi, di atas lantai, duduk di atas kerusi, tapi hakikatnya dia adalah duduk. Perbuatan kita atas kerusi ini namanya duduklah. Dan kemudian kalau sekiranya kamu tidak berkemampuan, tidak sanggup, fa'ala jambin, tunaikanlah sembahyang di atas lambung kanan kamu itu. Baik, di atas lambung. Baik, itu yang pertama. Kemudian dari sudut kedudukan kita melihat pula
Okey, di manakah kedudukan yang terbaik pada jemaah tersebut? Sebab kalau katakan kerusi diletak di tengah-tengah, itu akan menimbulkan furjat ataupun menimbulkan lompang-lompang di antara jemaah tersebut. Baik, pertamanya apa yang perlu dilakukan kalaulah sekiranya dalam hal tersebut itu boleh menimbulkan lompang yang luas ataupun yang renggang, ketika itu boleh diletakkan di hujung kiri ataupun kanan. Terbaiknya kanan lah, sebab bahagian kanan itu adalah lebih diutamakan, lebih afdal berbanding di sebelah kiri, kerana ada hadis yang berkaitan tentang kedudukan makmum yang berada di sebelah kanan. Baik, letakkan di hujung supaya kedudukan tersebut itu membolehkan orang yang sakit menunaikan sembahyang. Soalan timbul, saya nak tambah lagi dalam hal tersebut. Kalau sekiranya jemaah tersebut pertama nak banding dengan orang yang sihat, orang yang sakit lebih dahulu datang. Dia tengok sihat ni, tak apalah jam subuh, nantilah dah masuk azan baru sampai. Yang mereka itu datang setengah jam sebelum masuknya azan ataupun 1 jam sebelum masuknya azan, sudah berada di saf awal. Tiba-tiba pada saat yang serupa, pakcik pakai kerusi ni, tolong duduk ke belakang. Nah, saya tertarik juga dengan pandangan yang diutarakan oleh ulama Al-Azhar di Darul Ifta itu. Dia menyebutkan kalaulah sekiranya kita menarik ataupun kita istilah menghalau tu rasa berat lah, kalau kita minta, dia dah duduk di tengah ketika itu, tiba-tiba ada datang seseorang jemaah minta supaya duduk di hujung dan sebagainya, itu berarti kita telah mengharamkan kepadanya untuk mendapat pahala kelebihan yang telah pun disebut oleh Nabi SAW bagi orang yang berada pada saf yang pertama. Dia memang nak duduk pada saf yang pertama, tiba-tiba kerusi yang diletakkan di belakang betul-betul. Macam mana artinya kita telah menghalang dia untuk mendapat suatu pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesilapan itu datang daripada kita, kenapa kita datang lewat. Itu di antara perkara-perkara yang perlu ditimbulkan. Cumanya jika sekiranya dia sudah pun berada di tengah, pertama kita tidak boleh untuk menghalaunya, kerana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama fi majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdiri daripada tempat duduknya itu dan kemudian dia datang balik, tak jadi dia datang balik ke tempat tersebut, dia berhak untuk berada pada tempat tersebut. Tiada hak bagi kita untuk menghalaunya atas kecuaian dan keterlewatan kita untuk datang pada saf tersebut. Justru daripada itu, boleh sahaja kalau berada di tengah, cuma pastikan dalam keadaan demikian kerusinya itu tidak menghalang saf yang berada di belakang. Dan pada saat yang serupa, jika boleh carilah suatu kerusi yang biasa sahaja, bukan kerusi seumpama kerusi kita duduk di pejabat tu. Hebat seronok kerusi itu yang dibawa. Mentang-mentanglah ada jawatan besar, dibawa kerusi yang mahal-mahal, nak seumpama itu mengganggu saf yang lain, itu juga tidak dibenarkan. Sebab pada saat yang serupa dia telah mengganggu jamaah yang lain. Carilah kerusi yang terbaik, yang dengan kerusi tersebut juga boleh merapatkan antara saf tersebut. Walaupun tidak lurus, tidak menjadi masalah, kerana dia sakit, tapi yang pentingnya dia dapat merapatkan saf tersebut. Sama ada di hujung, sama ada berada di tepi, itu terbaik. Tapi kalau datang awal nak berada di tengah pun tidak menjadi masalah. Soalan yang ketiga tadi saya terlupa, perkara yang berkaitan dengan apa tadi yang ketiga? Yang ketiga kita nak tanya tadi Ustaz, yang apa terputus saf tadi tu, bagaimana kita nak rapatkan saf balik tu kalau kata tengah semayang tu? Silakan Ustaz. Okey, bagaimana keadaan kita ketika tengah berada di pertengahan solat itu, tiba-tiba saf tersebut itu terputus. Contohnya orang yang berada bersebelahan kita, tiba-tiba dia datang hadas ataupun nak buang air besar ataupun buang air kecil, dia pun tinggalkan saf tersebut kosong. Maka pada saat tersebut itu, katakan kalau kita berada di sebelah kiri, kita bergerak ke kanan lah. Katakan orang itu berada di kanan kita, dia meninggalkan, kita bergerak. Kaki kanan bergerak 1, 2, jangan terus berada 1, 2, 3 tu. Kita bergerak 1, kemudian kanan 1, berhenti, sambung lagi. Sehinggalah rapat saf tersebut. Okey, soalannya, kita dah buat dah begitu. Kemudian saf yang berada sebelah, jemaah yang berada di sebelah, maklum sahajalah dia letak handphone di situ. Pada saat tersebut, dia tak nak bergerak. Jadi apa yang boleh dilakukan dalam keadaan demikian? Ketika itu tak ada kuasa pada kita untuk menarik dia, tarik. Kalau rapat boleh tarik sikit. Dia kalau berada dalam keadaan rapat pun, sebab isunya yang ditimbulkan oleh para ulama ini bukan soal kita tarik itu, tapi soal sebenarnya kita berada dalam keadaan tak khusyuk menunaikan solat tersebut. Sedangkan Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, orang yang berjaya itu dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah akan orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang dapat menunaikan ibadah salat itu dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Confirm kalau katakan kita mengambil berat orang yang berada di sebelah, itu menyebabkan solat yang kita laksanakan itu tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
berlepaslah kalau kata dia dah duduk dengan handphone dan sebagainya. Dia tidak mahu juga, tak apalah, kita dah tahu dalam keadaan demikian tu tak adalah kita tarik dia ke depan begitu, akhirnya dia pukul kita dan sebagainya, lagilah menimbulkan solat kita terbatal dan sebagainya. Baik. Okey, Ustaz, kita ada satu lagi pemanggil yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hilman dan juga Ustaz Firdaus Subuhi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3 Pekan Pahang. Apa khabar Ji? Alhamdulillah saya sehat. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ada sering saya dengar lah Ustaz ya, dalam ceramah ke kuliah-kuliah ke di masjid ke di surau ya Ustaz ya. Ada yang mengatakan sekiranya dalam satu saf tu ada kanak-kanak yang belum balik, yang belum balik dalam saf tersebut mengikut ayahnya ke sembahyang di situ Ustaz, boleh memutuskan saf ini. Apakah benar atau ada ke dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang sahih yang mengatakan sekiranya dalam satu saf itu ada anak kanak-kanak yang belum balik, boleh memutuskan saf itu? Sejauh mana kebenaran ini? Biar tahu, jangan keliru Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar atas soalan yang diberikan. Tuan Haji Omar selalu dia datang dengan soalan-soalan yang fresh Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, bagaimana? Kadang-kadang ada ayah-ayah yang bawa anak yang belum balik, katanya tak boleh letak anak yang belum balik satu soft, nanti soft terputus dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, pertama terima kasih kepada Haji Omar yang sentiasa tidak leka dengan kita punya program ni, setiap hari ada sahaja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Haji Omar dan seluruh mereka yang sentiasa tidak henti menonton rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Persoalan berkaitan dengan kanak-kanak ini di antara soalan biasa. Bila masuk bulan Ramadan, soalan berkaitan dengan kanak-kanak. Bila berkait tentang solat berjamaah, soalan yang berkait dengan kanak-kanak di masjid ini. Jadi perkara yang penting untuk kita fahami, masjid ini adalah merupakan tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah merupakan tempat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah merupakan tempat untuk kita mencari ketenangan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah untuk melahirkan ciri-ciri insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang akan mengimarahkan rumah Allah itu adalah merupakan orang-orang yang beriman dan mereka yang percaya tentang soal hari akhirat. Soalannya, perkara yang berkaitan dengan anak-anak ini juga masalah utama yang berlaku di kalangan jemaah kita. Kita kadang-kadang tak mengambil berat tentang soal anak kita. Anak-anak yang masih lagi kecil, bukan larangan kepada anak-anak tersebut. Sebab itu ulama-ulama meletakkan pelbagai bentuk ulasan-ulasan berkaitan dengan kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum balik tetapi dia mumayyiz. Maksud mumayyiz itu, kita boleh memberikan kepadanya nasihat nanti kalau adik berada di masjid, jangan buat bising. Kawan-kawan buat bising, itu jangan ikut kepada budak-budak tersebut. Maka ketika itu kanak-kanak tersebut dia boleh mengikuti arahan-arahan yang diberikan. Adik, nanti kalau sembahyang di sebelah ayah, nanti jangan buat bising, ikut apa yang telah dilakukan oleh imam. Adik tersebut pun mengikut perkara tersebut. Itu adalah merupakan satu tarbiyah yang memang dianjurkan di dalam Islam itu sendiri, seperti mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kamu itu untuk menunaikan solat sedangkan mereka itu berada dalam usia 7 tahun. Baik, soalannya tadi, sebelum masuk kepada soalan tersebut, sebab saya kaitan ini menarik kerana di kalangan kita tak mengambil kisah tentang soal anak yang dibawa sehingga akhirnya menimbulkan pergaduhan di kalangan jemaah. Ada di kalangan jemaah yang kadang-kadang marah sebab apa? Anak-anak tadi dia berlari di hadapan saf tersebut sehingga cermin mata pecah. Kadang-kadang handphone yang diletak di bawah tu diambil, dibawa lari ke lengkapuk jemaah yang berada ketika menunaikan solat tersebut. Itu kadang-kadang berlaku. Justru daripada itu ulama meletakkan dawabit ataupun garis panduannya, kanak-kanak yang kalau sekiranya dia mumayyiz, mampu untuk membezakan yang baik dan juga buruk dan dia boleh mengikuti arahan, itu yang terbaik kita bawa. Adapun kanak-kanak yang masih lagi belum mampu untuk mengikuti nasihat, apatah lagi menjaga tentang soal najis yang ada pada anggota badannya ketika itu, tidak digalakkan untuk bersama-sama dibawa ke rumah Allah Subhanahu wa taala kerana dia boleh menimbulkan satu mudarat yang lebih besar daripada itu. Adapun kanak-kanak tadi berada dalam saf tersebut, dia tidak memutuskan saf. Jika dia menunaikan solat bersama-sama dengan kita,
kita. Cumanya kanak-kanak tadi dia tidak sesuai untuk diletakkan betul-betul berada di belakang imam. Saya nak jadikan anak saya hafiz ustaz. Jadi saya nak letakkan betul-betul belakang imam tu anak saya. Akhirnya bila imam tadi terbatal, anak tersebut tak tahu nak buat apa-apa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW Rasulullah bersabda, la yalini ulul ahlam summa alladhina yalunakum summa alladhina yalunakum summa alladhina yalunakum. Yang akan berada berdekatan dengan aku ini adalah merupakan ulil ahlam wan nuha, artinya orang yang berakal dan mereka yang telah pun balik, diikuti dengan orang yang mengikuti mereka dan mengikuti mereka dan mengikuti mereka. 3 kali Rasulullah menyatakan demikian. Hadis itu diambil istimbat pengajaran di kalangan para ulama nak mengatakan orang yang berada di belakang imam itu hendaklah orang-orang yang dewasa dan dia memahami akan hukum hakam berkaitan dengan solat jamaah tersebut. Wallahu a'lam. Mana kata tak ada masalah nak bawa anak, cuma kena pastikan anak itu faham benda yang baik dan benda buruk dan boleh mengikuti nasihat supaya tidak mengganggu jemaah lain. Jadi sahabat penonton semua, kita akan berehat seketika. Biasakan diri dengan norma baru dakwah, biar tanyalah ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, kita masih lagi dengan topik perbincangan kita, luruskan saf. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini adalah Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 0111233480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tanpa saya lengahkan masa, ada satu soalan yang menarik yang saya nak bacakan pada pagi ini daripada Nurul Huda Tajuddin daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerana gejala COVID-19 yang melanda penjarakan ketika solat jemaah telah dilakukan, adakah perkara ini kita mudah diganggu oleh syaitan dan bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah ini? Mohon huraian ringkas. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Soalannya, bila berlaku COVID-19 ini, berlaku penjarakan sosial. Tadi Ustaz kata kalau syaitan tak rapat syaitan ganggu. Ni bagaimana nak bendung masalah syaitan ni pula? Silakan Ustaz. Subhanallah. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang dikemukakan. Jika kita melihat dengan suasana dan juga keadaan yang berlaku pada hari ini, berlaku penjarakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kalau jarak pun biasanya tak adalah sampai 1 meter. Ini sampai 1 meter, bahkan lebih daripada 1 meter yang berlaku. Apakah ia dibenarkan dalam soal tersebut? Pertama, sebelum kita masuk kepada apakah ada gangguan daripada syaitan tersebut, dalam Islam ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang dahulunya dia adalah merupakan sunat. Merapatkan saf itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab ada perbuatan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau katakan dia berada dalam keadaan renggang, apakah sembahyang itu terbatal? Jawapannya, solat tidak terbatal. Solat tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma istilahnya jamaah dari sudut pahala jamaah itu berkurangan berbanding dengan mereka yang melaksanakan solat dalam keadaan saf yang sempurna. Cuma soalan yang berlaku pada hari ini, kita berhadapan dengan satu perkara yang lain, iaitulah perkara yang berkaitan tentang soal nyawa. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kamu lontarkan diri kamu itu kepada kebinasaan dan lakukan sesuatu perkara yang ihsan, sesuatu perkara yang baik. Maka dalam keadaan demikian, kita berhadapan dengan suatu perkara yang boleh mengancam nyawa kita. Kan dalam Al-Quran Allah sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita kena bertanya kepada orang yang mengetahui sesuatu hukum tersebut jika sekiranya kita tidak tahu. Ini adalah merupakan anjuran dalam Islam. Dan pada saat yang serupa, kita berhadapan dengan suatu penyakit yang tidak nampak. Dan kata pakar-pakar, doktor-doktor yang mengatakan, penyakit ini kalau sekiranya kita berada mudah untuk dia menjangkiti seseorang itu apabila dia berada dalam keadaan jarak yang rapat.
ataupun berada dalam keadaan dekat ketika itu lebih mudah akan mendekati penyakit tersebut. Dan bila kita melihat dalam hal yang demikian, Allah menyatakan jangan kita lontarkan diri kita kepada kebinasaan, berarti dengan semudahnya kita mendekatkan diri itu akan menyebabkan kebinasaan akan berlaku pada nyawa kita. Dan sedangkan Islam begitu mengambil berat tentang soal nyawa. Sebab itu juga saya tertarik dengan satu ayat suci Al-Quran di dalam surah An-Nisa. Allah menceritakan tentang persoalan salatul khauf. Saya terlupa dalam ayat tersebut itu, Allah mengatakan kalau sekiranya faltakum ta'ifatun, hendaklah berada satu kelompok yang mereka itu ingin sembahyang, kamu ingin sembahyang, berada pada kelompok tersebut. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang soal berada dalam keadaan takut, walaupun ayat itu merujuk kepada peperangan yang berlaku, sebab solat adalah satu ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Tetapi pada saat yang serupa dalam ayat tersebut itu Allah mengatakan hendaklah dia memegang senjata. Kenapa perlu pegang senjata ketika itu? Sedangkan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, senjata ni berat. Kita terpaksa gerak macam-macam, boleh membatalkan sembahyang kita. Tapi hukumnya adalah wajib. Pegang senjata ketika menunaikan salatul khauf ketika itu supaya pihak musuh tidak akan menyerangnya. Dalam Al-Quran itu Allah sebutlah waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Itu akan memudahkan pihak musuh mengambil peluang saat ketika umat Islam berada dalam keadaan lalai dan juga leka daripada memerhatikan mereka, umat Islam akan tewas. Daripada ayat itu Allah nak menggambarkan betapa pentingnya nyawa berbanding dengan solat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nyawa juga perlu untuk dijaga. Samalah juga dalam bab penjarakan tadi. Kita jarakkan itu disebabkan kerana darurah yang akan terkena kepada kita jika kita tidak lakukan. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang, satu. Dan kaedah yang kedua kita ambil la darara wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang memberikan mudarat kepada kamu itu ataupun memudaratkan orang lain. Cuma soalan tadi, syaitan tu dia ada tak ganggu kepada diri kita. Dia dalam hal yang demikian juga ada beberapa perkara-perkara lain yang kita nak elakkan supaya syaitan itu tidak mengganggu kita. Di antaranya kita berzikir sebelum kita memulakan solat. Ini sebelum solat masih lagi ingat benda-benda lain, terus kita sembahyang. Itu yang akan menimbulkan solat kita ini tidak khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dalam bab kita merapatkan itu kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu dalam bab darurah tadi juga meminta kepada kita supaya memelihara nyawa kita. Maka menjaga nyawa itu adalah wajib, sementara meluruskan dan merapatkan saf itu hukumnya adalah sunat. Wajib itu perlu didahulukan berbanding dengan ibadah yang sunat tadi. Baik. Maknanya kata dalam kehidupan kita ni dia perlu ada penjelasan daripada pakar untuk kita mengetahui apakah tindak tanduk kita dalam ibadah. Bukannya kita sembrono dan juga kita ni tidak tahu nak komen sahaja. Ustaz, saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Siti Rohani Muhsin daripada Banting. Okey, teruskan dengan soalan Hajar Rohani. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, seseorang yang dia solat duduk ya, bersila, dia berbadan besar, tak pandai naik duduk kursi dan tak tahan berdiri lama, jadi dia solat duduk bersila. Bersila tu maknanya jadi besar lah ruang tu. Dan dia macam kanan kiri tu agak lapang, tak dapat nak rapat lah dengan saf-saf yang lain. Adakah ini terputus saf, Ustaz? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajar Rohani atas soalan yang diberikan. Apa yang kita boleh faham daripada soalan ini? Hajar Rohani kata sekiranya ada seorang jemaah badannya besar, tak boleh duduk atas kerusi dan mungkin nak berdiri pun sakit kaki dan sebagainya. Apabila terlalu besar kadang-kadang mengganggu cara duduk tu. Jadi ada duduk bersila, jadi ada ruangan yang terputus. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada Hajar Rohani atas soalan tersebut. Pertamanya, sebelum kita masuk kepada bab tersebut, perlu difahami solat dalam keadaan duduk itu kita kena ingat. Kalau sekiranya masih lagi berkemampuan untuk berdiri, maka berdirilah terlebih dahulu dan kemudian hendaklah duduk. Sebab apa? Rukun-rukun yang lain masih berkemampuan untuk dilaksanakan. Laksanakan rukun-rukun tersebut. Melainkan setelah dia duduk tadi, Hajar Rohani menyebutkan tak mampu untuk duduk pada kerusi. Dia boleh hanya berada dalam keadaan bersila. Setelah bersila tu tak boleh nak bangun. Tak apa. Dalam keadaan kalau sekiranya dah bersila tadi, payah untuk bangun ketika itu, maka dia boleh meneruskan sembahyang dalam keadaan demikian. Soalannya tadi,
persoalan yang berlaku tentang saf tersebut, bila bersila tadi nak rapatkan saf itu berada dalam keadaan payah, buat sekadar kemampuan yang kita ada. Jadi kalau katakan selagi kita boleh merapatkan saf tersebut itu, hadis mengatakan memang kita kena rapatkan di antara bahu tak boleh dah diduduk. Tapi kaki kita tu kita nak rapatkan dengan kedudukan peha yang ada ketika dia bersila ketika itu. Maka pada saat yang serupa, lakukan sekadar kemampuan yang boleh. Oleh kerana badannya gemuk tadi menyebabkan berlaku jarak yang agak luas sedikit. Kalau dah itu keadaannya, nak lakukan bagaimana keadaan tersebut, maka kita buat dan lakukan dengan sebaik yang mungkin, tetapi ada usaha daripada kita untuk berada ataupun untuk merapatkan saf yang ada, kerana merapatkan saf itu adalah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahaja yang kita mampu untuk lakukan. Baik. Maknanya kata dalam kehidupan kita ni, Islam itu dia ada tolak ansurnya. Bukanlah kita kena rapat terus. Maknanya kata kalau ada yang membolehkan kita ni kena jarak sikit, tak ada masalah Ustaz. Sebab saf kita bukan saf askar. Askar tu memanglah dia dimarah kenapa ni kan dipukul dan sebagainya. Tidak. Saf kita ni tujuannya adalah untuk menimbulkan ulfah ataupun kemesraan di kalangan jemaah kita. Baik. Ustaz, saya tertarik dengan satu soalan di Facebook ni daripada Muhammad Syahril Sabtu. Assalamualaikum Ustaz dan Dais serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terlihat satu posting sahabat, ada orang yang tak dapat masuk masjid untuk solat Jumaat. Mereka solat di luar pekarangan masjid tetapi terlalu jauh jaraknya. Ada yang solat atas kerusi batu kedai makan. Macam mana kira tu Ustaz? Sah ke solat Jumaat? Berapa kiraan jarak supaya dikatakan tidak terputus saf walhal jauh dengan jemaah di dalam masjid? Mohon pencerahan. Saya di Gombak Batu Lapan, Gombak Utara. Soalan yang bagus. Sebab apa bila berlaku pandemik ni, ramai orang yang dia ambil ini jauh ni bolehlah asal dengar je lah. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada soalan daripada Muhammad Syahril atas soalan tersebut. Pertama, sejauh mana kita berada di dalam masjid. Ini ceritanya di masjid yang besar-besar lah. Hantar termasuk masjid negeri itu pun di antara masjid negeri Selangor ni masjid yang besar. Jadi saat ketika itu walaupun dia berada dalam keadaan jauh waktu itu, di antara syarat iktidak di antara makmum dan juga imam, makmum mestilah mengetahui pergerakan-pergerakan imam, sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar ucapan-ucapan yang diutarakan oleh tuan imam tersebut. Itu soalannya di dalam masjid. Tapi persoalan yang berlaku ini berada di luar daripada masjid. Baik, bagaimana keadaannya? Ustaz, saya berada jauh. Dan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah dalam kitab-kitab fiqahnya telah meletakkan kalau sekiranya kita berada sembahyang di luar daripada kawasan masjid, jaraknya adalah 300 hasta di antara jarak seorang makmum itu dengan imam. Soalannya ini bukan 300 hasta Ustaz. Saya dah berada lebih daripada itu. Baik, dalam keadaan demikian, apakah solat yang dilaksanakan itu sah ataupun tidak? Jika sekiranya melebihi daripada 300 hasta tersebut berada di luar daripada masjid, solat tidak sah. Melainkan jika sekiranya dia dapat tak lebih daripada 300 hasta tersebut, dia melihat ada jemaah yang berada di masjid. Jemaah yang berada di masjid itu dia melihat imam. Jadi makmum yang berada di luar daripada masjid tadi tidak lebih daripada 300 hasta tersebut, dia dapat melihat makmum tersebut menunaikan ibadah solat pada saat yang serupa ketika itu solatnya masih lagi sah, sebab dia mengikut kepada pergerakan yang dilakukan oleh makmum yang berada bersama-sama dengan imam di dalam masjid tersebut. Jadi soalnya sekarang ni, semasa dia menunaikan solat, saya sembahyang kat luar tapi saya dengar suara imam ketika itu dilaungkan Allahu Akbar, saya pun Allahu Akbar, cuma dia tak nampak sesiapa pun ketika itu, maka ketika itu dia tidak boleh mengikuti imam. Sebab dia tidak nampak, tidak melihat pergerakan yang berlaku pada makmum yang bersama-sama dengan imam di dalam masjid. Walaupun dengan cara mendengar itu tidak boleh, dia berbeza hukumnya ketika berada di masjid. Sebab itu ulama meletakkan jarak di antara imam dan juga makmum di luar daripada masjid itu adalah tak lebih daripada 300 hasta. Kalau boleh dengar je Ustaz, biar online je. Baik, online. Itu yang sembahyang kat rumah, kita sembahyang kat rumah, ambil sahaja online tu, nanti kau jangan lupa nanti letakkan Facebook online tu, kita akan mengikutnya. Dah itu dengar je. Ya, betul. Jadi itu syarat-syaratnya. Apabila kita berlaku pandemik ni, kadang-kadang ibadah kita mestilah perlu dengan ilmu. Jadi mungkin sebelum ni kita tak tahu dan sebagainya, kata Ustaz, mestilah at least kena nampak jemaah di hadapan Ustaz. Tidak lebih daripada 300 hasta. Jadi saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Said
Hazzano Rizwan Said Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya pernah juga mencuit jemaah di sebelah untuk merapatkan saf, tapi kadang-kadang seolah-olah dia sayang nak tinggalkan sejadahnya. Wallahu a'lam. Jadi bagaimanakah caranya untuk saya menegur, kerana rata-rata jemaahnya dari kalangan orang yang lebih tua? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana Ustaz? Isunya kita nak tarik orang untuk lebih rapat dalam saf. Silakan. Terima kasih atas soalan daripada Said Hasno Rizwan. Soalan tersebut juga adalah soalan yang terbaik, sebab rata-rata jemaah yang datang ke rumah Allah ni semua rata-rata adalah jemaah yang telah pun berusia. Ini di antara perkara-perkara yang merupakan cabaran kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang berada di masjid, khususnya pada hari Jumaat. Saya ingat sebelum masuk kepada bab ni, saya teringat ada satu kes yang berlaku tu, jemaah dia mengatakan, kenapa kami tidak terpilih untuk menunaikan solat Jumaat sedangkan dia berada dalam keadaan uzur. Sebab kita nak mengelakkan daripada mudarat itu lebih besar. Mereka kata tak apalah, biarlah kami biar dalam keadaan uzur, sebab kami nak mati dalam keadaan Allah terima amalan kami dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hal itu bertentangan dengan apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan hal solat dan juga ibadah tadi. Cuma persoalan yang berlaku tadi antaranya bagaimana kita nak menegur orang-orang yang telah pun lebih dewasa daripada kita dalam bab mereka ini tidak mahu untuk merapatkan saf. Dalam soal ini kalau boleh kita minta kepada tuan imam ataupun sesiapa yang memberikan pengisian ilmu. Maklum sajalah biasanya orang-orang seumpama ini mereka yang sentiasa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada tuan-tuan imam ataupun kepada penceramah-penceramah yang ada di rumah Allah supaya mengingatkan tentang betapa pentingnya untuk kita merapatkan saf. Apa kelebihan-kelebihan yang ada supaya sekurang-kurangnya akan terjelma dalam dirinya itu perasaan untuk mengikuti apa yang diajar. Ya, memang kadang-kadang orang yang lama ni ataupun orang yang lebih dewasa daripada seseorang itu nak menerima nasihat orang yang lebih muda itu berat. Bukan satu perkara yang mudah, illa man syaa-Allah, melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Justru daripada itu, kalau sekiranya dia tidak mampu, dah berikan nasihat pak cik boleh tak rapatkan? Dia pandang kita, tak apa, biarkan dalam keadaan demikian, tapi usaha kita itu untuk mencegah kemungkaran yang berlaku itu, sebab dia dianggap sebagai salah satu juga kemungkaran. Kita nak ubah, bagaimana caranya? Ubah dengan cara yang hikmah, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kita nak seru dengan cara yang terbaik, mungkin dengan medium yang lain, dengan menggunakan perantaraan orang-orang yang disegani oleh jemaah-jemaah tersebut, ataupun minta supaya sediakanlah dekat slide ke apa di TV-TV dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan tentang merapatkan saf tersebut. Kita sebab di negara kita ni sangat menjaga tata susila, adab dan sebagainya. Tapi kalau ada negara Arab, tak kira umur, tegur macam tu je Ustaz. Jadi tak apalah. Kita, kata Ustaz tadi, kita cari orang yang mereka hormat dan mereka segani. Saudara, sahabat penonton semua, insya-Allah kita akan berehat sekali lagi. Jadi biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dengan topik perbincangan kita, luruskan shaf bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Sahabat penonton semua, terima kasih kerana masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Kita sudah sejam bersiaran langsung. Terima kasih pada awal sehinggalah sejam ini tanpa meninggalkan TV. Masing-masing fokus apakah tajuk perbincangan kita. Mungkin ada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang baru pulang daripada masjid, yang baru duduk depan hadapan TV, kita nak bicarakan mengenai luruskan shaf ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi jangan lupa untuk terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami dalam 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi tanpa selangkah masa, saya nak baca satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam wabak melanda sekarang, di dalam wabak melanda sekarang, solat perlu dijarakkan sehingga syaitan-syaitan memasuki saf yang renggang. Soalan saya, apakah kesan yang akan berlaku sekiranya saf di antara jemaah renggang? Adakah mudah
untuk mendapat gangguan syaitan? Yang kedua, adakah amalan-amalan yang boleh dikongsikan sebelum solat agar syaitan tidak berada di saf yang kosong sempena COVID-19 yang tidak benarkan solat rapat-rapat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Zul Kuala Kerai, Kelantan. Soalannya Ustaz mudah, lebih kurang macam yang sebelum ni. Dia tanya bila berlakunya COVID-19 ini, syaitan mudah duduk di antara soft-soft ini. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan perkara tersebut dan apakah amalan sebelum solat? Silakan. Baik, terima kasih kepada Zul Kuala Kerai atas soalan yang dikemukakan. Memang kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW secara umumnya, Rasulullah menyebut la tadharu furujatin lisyaitan. Janganlah kamu biarkan furujah ataupun ruang-ruang lompang di antara saf tersebut itu untuk syaitan. Memang kerja daripada syaitan itu adalah untuk mengganggu keadaan kita ketika menunaikan ibadah solat. Walaupun dalam keadaan demikian, tadi kita telah pun bicarakan, disebabkan kerana berlakunya suatu mudarat yang lebih besar, maka saat ketika kita menunaikan solat di waktu dan di saat berlakunya pandemik COVID-19 ini, pada saat ketika itu kita diminta untuk menjarakkannya disebabkan kita nak menjaga nyawa tersebut, dan bagaimana cara untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan. Kita dah berhadapan tadi dengan hadis yang mengatakan kalau berjarak-jarak itu syaitan akan berada di tempat-tempat tersebut untuk mengganggu kita. Nah, kaifiat atau untuk melahirkan khusyuk ni banyak. Sebab itu di kalangan para ulama tasawuf, hatta termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Kitab Al-Ihya, dan dikarang ataupun diperincikan oleh ulama-ulama berikutnya, ada beberapa perkara-perkara yang boleh menimbulkan khusyuk. Antara perkara yang boleh menimbulkan khusyuk, pertama, kena ada sifat untuk kita rindu untuk menunaikan ibadah solat itu sendiri. Sebab bila kita tidak rindu, maka tidak melahirkan rasa seronok. Ini macam contohnya, katakan kita nak pergi ke satu tempat, destinasi yang menarik ni, bila lah nak cuti tarikh, siap tik ya, hari pertama, hari kedua. Sebab apa? Kerana kita seronok pada tempat tersebut, dah sampai pada waktu itu, kita akan gembira dan bersemangat. Samalah juga dengan solat, tolong lahirkan perasaan seronok kita untuk melaksanakan ibadah solat. Itu boleh dilihat dengan hadis-hadis yang banyak tentang kelebihan-kelebihan ibadah solat dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada orang yang tidak menunaikan solat. Artinya, poin yang pertama adalah dengan menuntut ilmu. Poin yang kedua, untuk melahirkan rasa khusyuk kita ketika menunaikan ibadah solat tersebut, iaitulah dengan cara kita dapat memahami setiap pergerakan-pergerakan kita ketika menunaikan solat. Setiap perkataan yang kita baca itu dapat difahami dalam keadaan terbaik. Doaul iftitah, apa maksud sebenarnya daripada doa tersebut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fahami maknanya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, fahami makna tersebut. Sebab kalau kita tidak faham, itu umpama kita melaksanakan satu perkara itu dalam keadaan tidak mengetahui apa sebenarnya yang kita nak lakukan. Jadi dalam keadaan demikian, bagaimana nak timbulkan minat? Yang kedua. Dan yang ketiga, elakkan diri daripada kesibukan-kesibukan yang melalaikan kita sebelum kita menunaikan ibadah solat itu. Dengan cara bagaimana? Kalau boleh, timbulkanlah sedikit masa ataupun wujudkan sedikit ruang di antara solat dan juga waktu kita itu dengan kita berzikir, sama ada dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim ataupun kita dengan menyebut bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebutan-sebutan tersebut itu di antara perkara-perkara yang dapat memenuhkan hati kita untuk mengingati Allah dan menjauhkan diri daripada gangguan syaitan itu sendiri. Bermakna sebelum kita nak mula solat ni Ustaz, kita ada tempoh bertenang tu dulu Ustaz. Jadi itulah membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Ustaz, saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya Cik Ilyas bin Abu Bakar. Salam. Assalamualaikum. Teruskan dengan soalan Cik Ilyas. Saya seorang cacat penglihatan. Okey. Pada PKP ni, semasa mengerjakan solat Jumaat, bagi saya untuk warga emas dah dikira. Jadi untuk meluruskan soft ni memang ada masalah. Jadi saya nampak ada beberapa jemaah yang bersebelahan dengan saya ni, dia menggunakan kaedah memegang tangan saya dan menarik dan membetulkan di mana menarik dan merapatkan soft lah. Baik. Jadi saya nampak di sini kalau boleh Ustaz sarankan, wawarkan kepada para jemaah yang pada warga emas ni, daripada untuk menepuk bahu ataupun mencuit, lebih baik memegang, menarik. Itu nampaknya lebih mesra, kita rasa tersentuh di situ. Minta
Ustaz cuba was-waskan di sini. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Tuan Ilyas atas soalan yang diberikan. Tuan Ilyas ni saya difahamkan tadi dia tak nampak cacat masalah penglihatan. Cuma katanya lebih elok kalau dia tak nampak itu soft kan sekarang ni jaraknya jauh dan sebagainya, tapi ada orang yang menarik tangannya. Mungkin Ustaz mungkin sedikit komen mengenai isu ni. Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Ilyas atas soalan yang dikemukakan. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan pahala dan ganjaran atas usaha dan kesungguhan yang dilakukan oleh Tuan Ilyas atas amalan dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah salat tersebut. Dari sudut kaifiat di dalam Islam ni, Islam tidak meletakkan cara dan juga bagaimana keadaannya sebab dia berubah. Suasana dan keadaan itu dia berbeza-beza mengikut kepada kesesuaian. Cumanya seperti mana yang kita ambil dari sudut kaedah di dalam Islam ini, Islam mengajar kepada kita supaya kita melakukan sesuatu kepada saudara kita itu dengan cara yang terbaik. Al-muslimu man salimal muslimuna man salimal muslima min yadihi walisani atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan seorang Islam itu dia akan berusaha untuk menyelamatkan, untuk melakukan kebaikan kepada saudaranya itu sama ada melalui lidahnya ataupun melalui tangannya. Dengan erti kata yang lain, pada saat ketika seseorang itu berada dalam keadaan cacat, sama ada cacat penglihatan ke ataupun mungkin dengan cacat yang lain, pada saat ketika itu lakukanlah yang terbaik. Dan diharapkan kepada pihak masjid untuk memikirkan cara yang terbaik untuk memberikan ruang kepada mereka itu bagi mereka ini dapat bersama-sama melaksanakan ibadah solat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada beza di antara seorang yang cacat dengan seorang yang sempurna keadaan fizikal yang ada pada dirinya di sisi Allah illa taqwa, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ciri orang yang bertakwa, dia sentiasa akan merebut suatu kebaikan dan membantu saudaranya itu untuk melaksanakan sesuatu kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan kata-kata daripada Haji Ilyas atas perkara tersebut dengan cara yang lemah lembut, menarik tangannya dan dibawakan pada tempat tersebut. Itu di antara salah satu kaedah yang terbaik. Cuma secara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada soalan yang dikemukakan, lakukanlah kita yang terbaik untuk saudara kita, kerana sesungguhnya bila kita melakukan kebaikan itu, Allah juga akan membalas kita dengan kebaikan. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiadalah bagi orang yang melakukan kebaikan itu melainkan dia akan memperolehi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dalam kehidupan kita ni perlu menunjukkan contoh yang terbaik di antara sesama Muslim. Saudara penonton semua, saya nak baca satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Nasri Nash. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum solat Jumaat saf terputus dengan dinding bangunan bersebelahan? Yang kedua, adakah ada jumlah perbezaan pahala bagi soft 1, 2, 3 dan seterusnya? Adakah setiap soft pahalanya berbeza-beza? Tanyalah Ustaz. Tak tahu saya tanya. Terima kasih. Soalan yang bagus. Makna kata sekiranya berpisah daripada kalau solat Jumaat dan sebagainya terputus dengan dinding, Ustaz, adakah dikira berjemaah ataupun tidak? Dan juga yang kedua mengenai pahala setiap soft ni berbeza ataupun tidak? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Nashrik atas soalan yang dikemukakan. Pertamanya, apakah terputusnya saf itu ketika menunaikan solat secara berjamaah hari Jumaat dan pada saat yang serupa ada dinding yang bersama pada bangunan tersebut. Dinding yang berada bersama dengan kita, kalau katakan berada pada saf yang pertama ada tiang yang besar sebagai contohnya, dia tetap tidak memutuskan saf tersebut. Tetap akan pertama solatnya sah kerana dia berada dalam masjid, dan yang kedua dari sudut pahala berjemaah itu juga diperolehi olehnya, bukan kehendak daripada dirinya kerana bentuk binaan tersebut berada dalam keadaan demikian. Seperti mana di masjid-masjid yang ada, kita pergi ke hatta Masjid Nabawi, pergi ke masjid Masjidil Haram, hatta termasuk masjid yang berada di Palestin, Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, kita akan dapati hal tersebut. Jadi solat tetap berada dalam keadaan tidak putus saf tersebut. Pada saat yang serupa pahala jemaah tetap akan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi soalan yang kedua mengenai pahala setiap saf itu. Okey, pahala dari sudut bandingan, apakah pahala saf yang pertama itu lebih baik berbanding dengan saf yang kedua dan saf seterusnya? Saya nak ambil ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf dan juga kedudukan seorang lelaki itu ketika berada pada saf, dia hendaklah berada di awal. Dengan arti kata, dan seburuk-buruk saf bagi seseorang lelaki itu adalah mereka yang berada di hujung, berada di akhir, yang lewat. Berarti berdasar kepada hadis tersebut itu nak menunjukkan memang ada perbezaan pada setiap saf-saf tersebut. Mereka yang berada pada saf yang pertama kelebihannya lebih banyak berbanding pada saf yang kedua, berbanding pada saf yang ketiga dan seterusnya. Justru daripada itu apa yang hendak kita lakukan? Fastabiqul khairat. Allah mengatakan pada kita, berlumba-lumbalah kita untuk mengejar kebaikan demi kebaikan, sebab setiap kebaikan yang kita lakukan itu dengan kadar kesungguhan yang kita lakukan, pahalanya berbeza dengan setiap kebaikan yang kita lakukan, tetapi kadar kesungguhan kita berkurangan berbanding dengan kesungguhan-kesungguhan yang lain. Jadi saya nampak ada beberapa key point kat sini Ustaz. Satu, keseronokan melakukan ibadah, dan kedua, kesungguhan melakukan ibadah Ustaz. Ustaz, kita nak bicarakan lagi mengenai soalannya rapat kansaf ini. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Firdaus dan Hilman dan warga kerja. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW menekankan bab meluruskan saf jika kita mendirikan solat di tempat yang sesak seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adakah hilang kekhusyukan dan pahala kerana adanya saf yang tidak betul? Jazakallah khair Ustaz dan Da'i. Isunya bila mana di Tanah Haram Ustaz, bila orang ramai dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan kita tak khusyuk ke bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, soal pertama sekali, terima kasih atas soalan daripada Puan Rahimah atas soalan yang dikemukakan. Bagaimana keadaan dan kedudukan saf yang bengkak-bengkok disebabkan kesesakan, terlalu ramai. Memang dah buat dah disusun dah di masjid itu saf ada garisnya, dan tetapi tidak mengikuti garis tersebut, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan mampu untuk kita lakukan. Itu di luar daripada kekuasaan kita. Allah menyebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada diri seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang ada pada dirinya. Soal nak mengarahkan orang supaya luruskan saf tersebut itu bukan kuasa daripada kita, dan memang hakikatnya kalau kita berebut-rebut juga pada tempat tersebut, dia akan menghilangkan khusyukan kita dalam melaksanakan ibadah solat tersebut. Apa yang kita lakukan? Beralah daripada menimbulkan satu perkara yang tidak baik, itu adalah lebih baik daripada kita berebut-rebut melaksanakan ibadah solat tadi, mengejar tentang kelebihan solat yang berada di hadapan tadi, sedangkan pada saat yang serupa menyebabkan tidak khusyuk. Sedangkan di dalam Islam mengajar pada kita khusyuk dalam solat itu lebih diutamakan berbanding dengan bergaduhnya kita ataupun berebut-rebutnya kita pada saf yang ada, dan pada saat yang serupa boleh menimbulkan kecelaruan dan menimbulkan kepada kita rasa yang tidak selesa ketika kita menunaikan ibadah solat tersebut. Ustaz, bila mana berlakunya pandemik dan sebagainya Ustaz, kadang-kadang kita nak solat ni, orang kata duduk dalam kereta boleh satu, tapi dekat masjid tak boleh bersama. Jadi pandangan Ustaz bagaimana Ustaz benda begini? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan daripada Da'i. Jadi kita duduk dalam kereta berebut boleh bersatu. Kita walaupun banyak tapi dalam keadaan berhimpit-himpit itu dia boleh bersatu. Sehingga kan saya ingat ada satu kereta itu boleh lebih daripada had yang telah ditentukan. Tapi bagaimana dalam solat? Inilah perkara yang perlu untuk kita muhasabah balik ketika kita menjadi orang yang sentiasa rajin menuju ke rumah Allah. Bukankah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahawa orang yang menunaikan sembahyang di masjid itu adalah orang yang memiliki bibit-bibit keimanan. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat seseorang itu yang seringkali berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahawa dirinya itu memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita dan akan mengangkat darjat kita di sisi Allah. Itu salah satunya Rasulullah katakan kasratul khuta ilal masajid, dengan kita memperbanyakkan langkah-langkah kita ini menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata orang yang beriman kepada Allah, dia ada akhlak.
Dia ada sifat yang ada pada dirinya, sifat berlapang dada, boleh menerima pandangan orang lain, tidak bergaduh, memuliakan akan saudara-saudaranya yang ada bersama dengannya tanpa mengira perbezaan kulit, pangkat dan sebagainya. Yang penting kita adalah merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah. Patutnya begitu yang berlaku. Seperti mana yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah tegur ketika Rasulullah berada di bumi Madinah, seorang wanita yang bernama Ummu Mihjanah. Ummu Mihjanah ini seorang yang berkulit hitam. Kerjanya dia membuang kotoran-kotoran yang berada di Masjid An-Nabawi ketika itu. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ummu Mihjanah meninggal. Tapi sahabat-sahabat tidak memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rasa sakit hati ketika itu. Atu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu dia tanya, "Wahai sahabat-sahabatku, mana perginya Ummu Mihjanah? Lama dah menghilang." Jadi saat ketika itu, sahabat kata Ummu Mihjanah telah pun meninggal ya Rasulullah. Dia telah pun dikebumikan. Seorang wanita yang berkulit hitam ketika itu. Akhirnya Rasulullah kata, "Kau tak terasakah yang kau semua telah menyakiti hatiku, wahai sahabat-sahabatku?" Masya Allah. Sampai tahap tersebut, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama dengan jamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya itulah yang kita nak letakkan dalam kehidupan kita. Sebab masjid dibina, dijadikan masjid itu tujuannya adalah untuk menyatukan hati-hati kita. Tapi tidak berlaku dalam keadaan demikian, itu adalah sesuatu yang paling malang dalam kehidupan kita. Baik. Allahu a'lam. Mana kata menjaga orang kata apa institusi agama itu adalah lebih penting dan juga apa mengelak daripada fitnah masyarakat dan juga fitnah orang terhadap agama kita. Jadi saudara sahabat penonton semua, kita di TV3 akan tamat di sini, tapi insya-Allah perbincangan kita mengenai rapat Kansaf ini berterusan lagi di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana masih lagi bersama dengan kita di TV9. Jadi sahabat penonton semua, kita masih lagi dengan tajuk perbincangan kita Luruskan Soft bersama Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Jadi berbaki lagi setengah jam ni, insya-Allah kita akan menjawab dan juga kita akan merungkaikan persoalan-persoalan daripada sahabat penonton semua, insya-Allah. Sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kami talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saya berterima kasih kepada penonton semua. Ada yang bersungguh-sungguh, yang telefon banyak kali tak dapat, akhirnya dia hantar WhatsApp banyak kali pun kadang-kadang terlepas nak baca, dia hantar pula dekat Facebook. Tak cukup dengan Facebook saya pun dia hantarnya. Tak cukup Facebook saya, Instagram saya pun dia hantar. Tak apa, insya-Allah. Dari semasa ke semasa kita akan cuba bacakan dan cuba usaha lagi, insya-Allah. Ustaz, bila mana tadi Ustaz disebutkan untuk orang perempuan ni, lelaki yang terbaik adalah soft yang paling hadapan. Yang hadapan sekali, yang perempuan ni yang terbaiknya soft yang paling akhir sekali. Akhir tu yang macam mana Ustaz? Kalau Masjid Nabawi ni akhir tu panjang tu ke belakang tu. Kalau masjid-masjid biasa ni jauh juga tu. Jadi bagaimana jarak yang sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i awwaluha akhiruha wa syarruha awwaluha, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kedudukan saf bagi golongan lelaki itu adalah mereka yang berada di awal, dan seburuk-buruknya adalah mereka yang berada di akhir. Sementara bagi seorang wanita itu pula, bagi kelompok wanita ketika menunaikan solat berjamaah, sebaik-baiknya mereka berada di akhir, dan seburuk-buruknya itu mereka yang berada di awal. Baik, dalam hal ini kita kena lihat hadis itu adalah merujuk kalau sekiranya solat jamaah tersebut itu dilaksanakan antara jamaah lelaki dan juga perempuan. Adapun jemaah perempuan bersama dengan jemaah perempuan itu sebaik-baiknya memang tetap berada di awal. Sebab apa? Hakikatnya Rasulullah menyatakan demikian itu bertujuan adalah untuk mengelakkan fitnah. Sebab itu banyak perkara-perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai melaksanakan ibadah salat, Rasulullah akan berzikir dan kemudian
sahabat-sahabat tahu dengan apa yang berlaku ketika itu, di mana dalam kehidupan Nabi SAW, bila selesai sahaja menunaikan solat, maka ketika itu Rasulullah akan memberikan ruang untuk wanita bangun terlebih dahulu untuk keluar, dan sesudah daripada itu barulah lelaki keluar. Apa tujuannya? Nak mengelakkan berlakunya ikhtilat ataupun berlakunya percampur adukan di antara lelaki dan perempuan, yang mana akan menimbulkan satu fitnah yang besar. Yang asalnya solat itu adalah untuk berzikir mengingati Allah, akhirnya timbul perkara-perkara yang membawa kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu perlu untuk dielakkan. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan di awalnya, di akhirnya itu, yang terakhir itu adalah bagi wanita. Kalau sekiranya mereka menunaikan solat solat berjemaah di masjid yang besar, maka tidak menjadi masalah, dah disediakan saf untuk bahagian wanita tu. Di bahagian hadapan itu sebenarnya pun adalah merupakan saf yang terbaik, sebab jarak di antara lelaki dan juga perempuan itu adalah merupakan jarak yang jauh juga. Kenapa tujuan begitu? Tujuannya nak mengelakkan nanti kalau katakan dia berada di hadapan, betul-betul berada di hadapan lelaki, tengok-tengok kalau katakan lelaki tersebut pakai kain sahaja, kain warna putih dan sebagainya, kan itu akan menimbulkan fitnah, macam-macam perkara dipandang, macam-macam perkataan ataupun timbul dalam dirinya, sehingga akhirnya menimbulkan tidak khusyuk dalam menunaikan solat. Sebab itu dia diletakkan di bahagian ujung. Kenapa? Kerana lelaki dan perempuan ini dia ada satu tarikan yang berbeza berbanding lelaki dengan lelaki. Saya dengan Da'i Hilman tak ada apa-apa duk pandang begini, tapi kalau katakan seorang perempuan, wanita yang cantik berada di hadapan saya sebagai moderator, sebagai contohnya, itu memang menimbulkan masalah yang besar dalam hal demikian. Sebab panel pun lelaki. Kerana itu panel adalah lelaki. Jadi justru daripada itu Islam untuk mengelakkan hal-hal tersebut, itulah fitnah dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Rasulullah mengatakan demikian. Cumanya bila kita melihat suasana yang sekarang ini, dia berbeza dengan suasana pada zaman Nabi SAW. Kita telah pun meletakkan jarak-jarak yang jauh, maka itu tidak menjadi masalah kalau sekiranya wanita berada pada saf yang pertama, pada saf mereka, bukan saf lelaki, pada saf mereka, maka itu adalah merupakan saf yang dituntut, seperti mana dalam hadis Nabi SAW bahawa saf yang pertama itu adalah saful malaikah, saf para malaikat berada di sana. Begitulah yang berlaku pada saf wanita tersebut. Dan bagaimana pula kalau sekiranya ada dinding pula yang menutup, itu adalah terbaik, tak jadi masalah pun. Jika ada dinding di dalam masjid disediakan ataupun dikhususkan untuk muslimat, maka muslimat ketika itu menunaikan solat, dia berada pada saf yang pertama adalah saf yang dituntut. Tadi yang disebut dengan akhir itu sebenarnya nak mengelakkan daripada berlakunya fitnah dan dosa yang akan berlaku melalui pandangan mata yang berlaku di antara wanita dan juga lelaki tersebut. Baik, kita dapat mengetahui apakah yang terbaik. Kadang-kadang orang perempuan ni dia tanya, dia nak dapatkan soft yang terbaik. Jadi itulah soft terbaik dalam kawasan orang perempuan, dia duduk paling hadapan. Cuma kalau saya nak tambah sedikit kata-kata daripada Imam Nawawi untuk memperkukuhkan lagi kenyataan tersebut. Imam Nawawi ketika mensyarahkan dalam himpunan hadis riwayat Imam Muslim, antaranya saya ambil sedikit di antara kata-kata daripada beliau, di mana beliau mengatakan wa innama faddala akhir sufufin nisa'il hadirat ma'ar rijali li bu'dihinna min mukhalatatir rijal wa ru'yatihim wa ta'alluqul qalbi bihim inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwa dhalika wa dhamma awwala awwala sufufihin bi'aksi dzalika wallahu a'lam. Jadi kata daripada beliau, kenapa Rasulullah memberikan kelebihan mengutamakan akhir saf bagi wanita itu bersama dengan kelompok lelaki, disebabkan mereka itu akan dapat berada pada jarak yang jauh bersama dengan golongan rijal, bersama dengan jamaah lelaki, dan mengelakkan waru'yatihim, dan mengelakkan mereka itu dapat dilihat oleh lelaki, wa ta'alluqul qalbi bihim, dan mengelakkan daripada golongan lelaki itu tertarik dengan kehadiran para wanita tersebut, sama ada dari sudut gerak-geri langkah-langkah yang dilakukan oleh para wanita ataupun suara-suara yang keluar daripada mereka. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengelakkan daripada berlaku hal-hal seumpama ini. Kerana itu Rasulullah meletakkan kedudukan wanita lebih jauh daripada lelaki, itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, itu yang terbaik untuk makluman kita semua, insya-Allah. Saya nak ambil lagi satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sampai talian. Saya Omar Muhammad daripada Keluang, Johor. Okey, Omar Muhammad daripada Keluang. Silakan soalan. Okey Ustaz, saya nak tanya, apabila kita mengerjakan ibadat umrah dan haji contohnya di Masjidil Haram,
Ya. Kadang-kadang kita nampak jemaah yang ramai sembahyang di hotel saja dengan berimamkan imam Masjidil Haram. Tetapi di kawasan dataran tu memang lapang, kosong. Maksudnya safnya dah terputus. Ya. Jadi mereka ambil jalan mudah sembahyang daripada hotel dan mengatakan ianya mengikut saf. Dan ini ada percanggahan pendapat lah di kalangan mutawif. Kadang-kadang ada yang kata ianya ikut saf, ada yang kata tak ikut saf. Tetapi kita tengok di dataran tu kosong. Jadi saya minta penjelasan ustaz tu macam mana. Jemaah yang tak nak turun. Baik. Bukan jemaah yang tak sihat ni, jemaah-jemaah yang sihat ni ustaz. Ya. Maksudnya yang boleh turun tapi dia rasa malas, dia tak nak turun, dia sembahyang daripada situ aje. Baik. Contoh Hotel Safwa dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus, Ustaz. Bila mana di Tanah Haram ini, orang dia nak lagi cepat dan lagi mudah dan orang kata apa, istilahnya malas nak turun ke bawah, dia sembahyang dekat hotel yang ada masjid disediakan dan berimamkan Imam Masjidil Haram. Bagaimana Ustaz? Silakan. Subhanallah, ini di antara salah satu perkara yang kadang-kadang menimbulkan suatu kesedihan di kalangan umat Islam kita pada hari ini. Nak melaksanakan ibadah kita ini, kita perlu ada kesungguhan. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan berikan hidayah kepadanya. Semakin besar kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, semakin tinggi pahala yang akan Allah berikan kepada kita, dan semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut kepada kesungguhan dan usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang dikemukakan tadi oleh Haji Omar Muhammad atas soalan tersebut, bagaimana keadaan jika sekiranya seseorang itu menunaikan solat di hotel dengan berdasarkan kepada TV yang disediakan ketika itu untuk melihat imam yang menunaikan solat di Masjidil Haram ataupun mungkin di Masjid An-Nabawi sebagai contohnya dalam keadaan demikian, sedangkan ada kawasan yang masih lagi lapang berada di hadapan daripada masjid tersebut, maka dalam kaedah ataupun mazhab Asy-Syafi'i mengatakan solat tersebut tidak sah. Pertama, kerana dia berada di luar daripada masjid, dan yang kedua, jarak di antara tempatnya itu dengan masjid tersebut itu pun lebih daripada 300 hasta kawasan tersebut, dan dia tidak melihat pun makmum yang berada di kawasan masjid dengan jarak tersebut. Jadi berarti dalam keadaan demikian solatnya tidak sah kerana dia menunaikan solat di luar daripada masjid tanpa melihat pergerakan imam. Maka dalam hal ini solatnya adalah tidak sah, melainkan jika sekiranya dia sembahyang jugalah di hotel di bahagian bawah tu sebab penuh, maksudnya jalan daripada jalan tersebut tu tadi sampai kepada hotelnya itu orang menunaikan solat, itu tidak menjadi masalah sebab masih lagi bersambung dengan makmum-makmum yang berada di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal demikian, kalau katakan menggunakan TV itu, kita pun kalau macam tu nak juga sembahyang ikut imam Masjidil Haram juga. Dia tunaikan sembahyang, kita tengok TV ni siaran langsung ni, tunaikan, tetap tidak sah. Itu pun yang telah diputuskan, Ustaz. Saya nak berkongsi sikit yang diputuskan oleh Majlis Fatwa. Apabila Masjidil Haram, kita kena sembahyang kena dekat dengan imam. Ustaz, mana kata kena bersambung jemaah itu. Kalau kata sembahyang dekat hotel-hotel yang ada surau itu, tidaklah bersambung ikut mazhab Syafi'i. Jadi kita nak berehat seketika, saudara penonton semua, biasakan diri dengan norma baru dakwah biar tanya Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, luruskan soft bersama dengan Fadil Ustaz Firdaus Sufi. Penonton, kita dalam perbincangan kita tadi dah banyak kita ceritakan dan juga kita bagi tahu apakah perkara yang patut kita lakukan dan perkara yang patut kita tinggalkan. Jadi saya nak ambil lagi satu soalan daripada WhatsApp tanpa sengahkan masa, daripada Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Saya Roslinah Osman dari Sandakan, Sabah. Saya nak tanya berkaitan rapatkan soft sebelum penjarakan sosial dan untuk selepas tamatnya penjarakan sosial suatu hari nanti, insya-Allah, amin. Saya pernah
dengar rapatkan soft ni bahu mesti bertemu bahu. Tetapi kalau perempuan ni masalahnya kita takut bila rapat. Kalau tertindih kain, terlekung orang sebelah dan itu menyebabkan solat terganggu. Jadi perlukah kita rapatkan soft sahaja? Atau sekiranya ada sedikit penjarakan? Adakah itu masih dikira soft rapat? Terima kasih Ustaz. Ini soalan masalah yang selalu mengganggu wanita Ustaz. Bila nak rapat, kaki rapat terbijak kain, rapat pula susah bagi mereka. Adakah mereka tu dikira rapatkan soft atau bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Roslina atas soalan yang dikemukakan. Buat seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Cumanya dalam hal tersebut ini di antara permasalahan juga yang berlaku di kalangan muslimat kita. Sebab kita kalau nak menunaikan solat, bagi muslimat nak tunaikan solat dia kena pakai telekung. Yang hakikatnya kalau kita tengok di negara-negara Arab, mereka tidak pun menjadikan telekung itu bagus, bukan tidak bagus, baik tentang soal tersebut. Cuma kadang-kadang bila memakai telekung tersebut tu dia terlalu labuh. Itu kalau boleh kita sarankan jugalah, kami sarankan kepada para jemaah ini, lihat kepada pakaian ataupun telekung yang dipakai, janganlah terlalu labuh sebab dia akan menyusahkan pula kepada jemaah-jemaah yang lain. Sedangkan dalam Islam ni mengajar kepada kita untuk kita mempermudahkan, yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah oleh kamu, jangan persusahkan. Pakailah pakaian-pakaian yang sebaiknya, yang penting menutup seluruh anggotanya selain daripada telapak tangan dan juga wajah. Ya. Adapun kaki itu juga adalah aurah bagi seorang wanita. Jadi dalam hal demikian, katakanlah tadi dia berhadapan dengan seorang jemaah ni yang memang dia memakai pakaian telekung yang begitu labuh sehingga menyebabkan kepayahan nak rapat. Bila rapat nanti pijak, bila pijak nanti dia nak bangun, katakan daripada sujud, nak bangun untuk rukuk berikut pada rakaat berikutnya itu akan tertarik dia punya telekung ni. Macam mana nak buat Ustaz? Jadi dalam hal demikian, buat sekadar kemampuan yang kita boleh, sehingga jangan sampai menjejaskan akan hal tersebut. Cumanya apa yang perlu dinasihatkan kepada muslimat tadi, begitulah. Maknanya kalau katakan dia nak memakai apapun telekung, pakaian tersebut untuk menunaikan ibadah solat, pastikan dia tidak menyusahkan orang lain. Itu di antara perkara yang kalau boleh diambil perhatian. Dan bagi kita yang kalau katakan berhadapan dengan hal yang demikian rupa, memang kalau sekiranya Ustaz saya berada dekat tu memang saya akan terpijak dan menyebabkan demikian. Jadi buat sekadar boleh untuk mengelakkan perbalahan dan permusuhan sesama dengan jemaah tersebut. Di samping yang kedua, berikan teguran dan juga nasihat yang terbaik kepada mereka. Mana kata telekung tak salah. Yang salah kalau terlampau labuh dan menyusahkan orang lain. Jadi Islam ini dia mudah. Jangan kita memudah-mudahkan. Dan juga sahabat penonton semua, saya nak baca lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu seseorang memeriksa saf setiap kali sebelum memulakan solat supaya dapat kesempurnaan solat berjemaah? Kerana Islam sangat pentingkan disiplin dan kesempurnaan. Mohon pencerahan, terima kasih. Soalan yang bagus. Adakah perlu ada seorang yang cek saf ni sebelum memulakan solat? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Baizura atas soalan yang dikemukakan. Jadi, apakah perlu untuk cek dahulu saf tersebut sebelum memulakannya? Jawapannya memang perlu. Siapa yang perlu untuk melaksanakan? Jawapannya adalah imam. Jadi imam dia berikan teguran kepada makmum yang berada di hadapan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hatta termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat menggunakan sama ada pedang ataupun tombak yang ketika itu ditujukan kepada para jamaah yang berada bersama-sama dengannya agar meluruskan saf tersebut. Jadi dalam keadaan demikian memang ada anjuran supaya memeriksa saf terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah solat, kerana tujuannya adalah untuk menunjukkan disiplin kita bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kesatuan kita saat ketika kita melaksanakan ibadah solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapannya memang perlu. Baik, kalau katakan berlaku demikian, apakah tugasan tersebut hanya khusus kepada imam? Jawapannya kita juga bertanggungjawab untuk kita memperbetulkan akan keadaan saf yang berada dalam keadaan bengkak-bengkok dengan kita memberikan nasihat kepada para jamaah yang menunaikan solat bersama-sama dengan kita ketika keadaan tersebut itu berlaku. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila mana kita bicarakan mengenai saf dan juga rapatkan saf ini, orang berkumpul di masjid dan sebagainya, apakah kepentingan kesatuan untuk kita duduk dalam saf ni Ustaz? Silakan. Baik, sebenarnya dalam Islam ni menarik.
dalam sesuatu perkara yang dilakukan ada hikmah-hikmah yang kadang-kadang hikmah tersebut kita tahu, walaupun ada beberapa hikmah yang kadang-kadang tersembunyi kita tidak tahu, yang hanya mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tauhidus saf, menyatukan saf, merapatkan saf itu kerana Allah nak memberikan gambaran betapa pentingnya dalam Islam ini untuk kita menyatukan kesatuan fikrah dan pemikiran kita serta menjadikan kita ini bersaudara. Dan sebab itu di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 45, Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kamu saling bercakaran sesama kamu, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tazhaba rihukum, dan nanti akan hilang akan kekuatan yang ada pada diri kamu semua, wasbiru, bersabarlah atas segala kerinah-kerinah yang berlaku, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jelas sekali dalam hal tersebut memang perselisihan di kalangan kita ini adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Kita akan berselisih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan irda'un nas ghayatun la tudrak, bahawa sesungguhnya kita nak mendapatkan satu kesatuan, kepuasan di kalangan kita bila kita berbincang, kita rasa puas ketika itu, bukanlah satu perkara dikata bukan ghayatun, merupakan matlamat yang tidak mungkin akan dapat tercapai. Tak mungkin di kalangan kita yang apabila kita bersatu, kita duduk sama, akan timbul perkara yang dapat difahami ataupun disetujui secara keseluruhannya. Pasti akan ada orang yang tidak berpuas hati. Namun begitu, di dalam Islam, persoalan bertolak ansur, bermusyawarah, saling hormat menghormati itu adalah merupakan tuntutan utama dalam kehidupan kita. Maka kerana itu dalam bab hikmah kenapa kesatuan dalam saf ataupun luruskan saf itu penting, sebab Allah nak menggambarkan umat Islam adalah bersaudara, bahawa umat Islam ini perlu untuk bersatu bagi memperkukuhkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan mengelakkan daripada perbalahan-perbalahan dan pergeseran yang berlaku sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tertarik dengan satu lagi soalan daripada Nurul Hidayah Saifuddin ni, Ustaz. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Apakah yang harus dilakukan andai ada jemaah yang jatuh pengsan ketika solat? Sekian, terima kasih. Apa yang berlaku, Ustaz? Anda kata keadaan solat bagaimana? Silakan. Baik, menarik soalan tersebut. Apa yang perlu dilakukan untuk bila kita melihat ada seorang daripada jemaah tersebut itu yang pengsan, apakah kita perlu untuk membatalkan solat ataupun kita meneruskan sembahyang kita, biarkan sahaja jemaah tersebut? Baik, dalam hal tersebut, jika sekiranya memang kita melihat hal tersebut dan tidak ada sesiapa pun yang membantu, maka pada saat ketika itu boleh sahaja untuk kita membatalkan solat tersebut kerana ingin menjaga maslahah nyawa yang ada pada orang yang pengsan. Ada kemungkinan dia pengsan itu sebab sakit jantung. Ada kemungkinan dia sebab disebabkan ada masalah-masalah penyakit yang dihadapi ketika itu. Kita menyelamatkan nyawa dia itu juga adalah merupakan satu perkara yang wajib, dan pada saat yang serupa solat tersebut boleh diqada semula. Bukan erti semua jemaah batalkan sembahyang. Yang duduk sekelilingnya, yang berada di sekitarnya itu boleh membatalkan, kerana perkara menyelamatkan nyawa juga itu adalah merupakan satu kewajipan yang dituntut di dalam Islam itu sendiri. Sebab itu seorang doktor, dia tidak menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat, tapi kerana dia membedah pesakit ketika itu, dibenarkan dalam Islam kerana darurah menjaga nyawa itu lebih diutamakan berbanding dengan solat yang dilaksanakan itu. Dia boleh qada semula ataupun dia boleh menjamakkan solat zuhur dan asar dan sebagainya, dia boleh lakukan dalam hal demikian, berbanding dengan soal nyawa tidak ada penangguhan ketika itu untuk diselamatkan. Ustaz, sedikit Ustaz, mengenai nak rapatkan soft ni, Ustaz. Sekiranya ada soft yang kosong, ada orang terkeluar dan sebagainya, batal berhadas dan sebagainya, orang yang di sebelah kanan ni rapat ataupun orang daripada belakang masuk ke depan, Ustaz? Silakan. Okey, dalam hal demikian tidak ada suatu hadis yang jelas yang disebutkan, wallahu alam. Ya, hadis yang jelas yang saya belum lagi temui, hadis yang mengatakan di mana sebenarnya kedudukan yang perlu dilakukan. Tetapi hakikatnya yang penting adalah sebaiknya, sebab dia bahagian kanan itu adalah lebih utama. Dan sebenarnya dalam hal demikian juga, dalam keadaan demikian adalah sesiapa yang lebih dekat dengan imam itu, maka dialah yang perlu untuk merapatkan saf tersebut berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalini ulul ahlam summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebab yang akan mengikuti aku itu adalah orang-orang dewasa dan kemudian diikuti dengan mereka. Artinya mereka yang dekat, mereka yang hampir dengan imam itu adalah lebih utama untuk mendekatkan diri ataupun untuk merapatkan saf yang ada bersama-sama dengannya. Adapun
bahagian belakang itu mereka akan memenuhi. Kalau katakan bahagian hujung Di kiri bahagian ataupun hujung bahagian baru kanan masuk. tu dia akan masuk untuk memenuhi kawasan tersebut. Barulah teratur. Sebab ditakuti dalam hal demikian kerana tidak ada suatu sistem yang Berebut benar-benar jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahagian belakang pergi ke depan, ditakuti tiba-tiba bahagian kiri ataupun kanan dia akan rapatkan. Yang belakang tu macam mana? Nak mengundur belakang dah ada orang penuhkan pula bahagian tersebut. Kemungkinan boleh berlaku dalam hal yang demikian. Baik, Wallahu mana a'lam. kata kita nak bagi solat kita tu nampak cantik, sempurna dan juga berdisiplin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sahabat penonton semua, kita sebenarnya Ustaz banyak lagi nak bicara ni, tapi kita sampai hujung, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit kesimpulan. Apakah yang kita dapat simpulkan pada perbincangan kita pada pagi ini? Silakan. Para penonton tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang selagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita melaksanakan amal-amal ibadah, dan walaupun merapatkan saf itu adalah merupakan ibadah yang disunatkan, merupakan suatu tuntutan sunat muakkad yang diminta untuk kita melaksanakan demikian, tetapi jangan kita meringan-ringankan hukum sunat tersebut. Sebab apa? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah sunat ini dilahirkan ataupun diwujudkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menampung kekurangan-kekurangan pada ibadah-ibadah yang wajib. Dan yang kedua, ibadah sunat ini adalah merupakan kaedah untuk kita mempermudahkan diri kita ini menerima kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang, apabila seseorang itu dia melaksanakan ibadah yang wajib, kemudian dia teruskan dengan ibadah-ibadah nawafil, ketika itu Rasulullah menyatakan hatta uhibbah, dalam sebuah hadis kursi, Allah akan menyayangi dan mencintai ke atasnya. Bila Allah sayang dan cinta kepada kita, segala pergerakan kita ini akan dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita meminta, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan permintaan kita, dan bila kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengkabulkan juga permohonan untuk kita berlindung daripada sebarang bentuk musibah yang menimpa pada diri kita. InsyaAllah Ustaz mungkin sedikit bacaan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz dan juga sahabat penonton yang sudi setia sampai ke daripada awal sehingga ke akhir hujung rancangan. Saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Jadi esok jangan lupa bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan juga ahli panelnya Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif dengan tajuknya Tak Pasti Jangan Kongsi Tabayun. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, saya dan Fadil Ustaz mengundurkan diri. Mohon ampun dan maaf. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.